Assalamualaikum, welcome back to my channel. Saya Nat and today kita kembali dalam Horror Thursday episode 5. So, before Nat start, seperti biasa jangan lupa subscribe to my channel, klik the notification bell supaya korang tak ketinggalan video-video Nat. Klik like, comment dan share all of my videos. So, without further ado, let's get started. Jabir radhiyallahu anhu Pernah menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah menerangkan bahawa iblis setelah dihalau keluar daripada syurga telah turun ke bumi dan telah membina kerajaannya di permukaan laut. Iblis memilih lautan kerana keluasannya hampir 3/4 daripada permukaan bumi dan membina istananya di permukaan laut untuk menandingi arasy Allah Subhanahu Wa Taala. So daripada kerajaan laut inilah iblis menghantar bala tenteranya untuk melakukan kekacauan kepada manusia di daratan. Cerita kali ini adalah berdasarkan pengalaman seorang penyelam laut dalam yang berpengetahuan lebih 20 tahun yang nak namakan sebagai Jack sebagai penyelam laut dalam di US. So antara services yang ditawarkan oleh syarikat yang tempat Jack bekerja ni adalah seperti salvage and rescue, deep sea demolition, rig and vessel repair, serta banyak lagi kerja penyelaman komersial dan juga melibatkan ketenteraan. So satu hari ni, Jack diberi special task diving untuk membaiki kapal di lautan dalam. So jarak antara kapal daripada lautan ketika itu adalah 300 batu nautika atau bersamaan dengan lebih kurang 500 plus kilometer daripada daratan, antara kapal ke daratan. So Jack ni pun mulalah bekerja dekat kapal tu, until tiba-tiba satu propeller kapal tu tak dapat berpusing sebab ada satu tali pukat tunda yang besar tersangkut pada dia. So dia tak dapat berpusing. So Jack pun sarunglah dia punya diving suit ni dan membawa satu tool bag dia yang kalis udara untuk turun. Dah siap, lengkap pakai semua dengan tool bag dia dah check, and then dia pun terjunlah menyelam ke bawah. Sampai je dekat bawah tempat propeller yang rosak tu, Jack pun mulalah melakukan tugasan dia. Dia potong tali pukat tunda yang tebal tu dan membetulkan dia sampailah propeller tu dapat berpusing seperti biasa. So dah siap kerja, dia tak ada buat apa-apa lagi. Dia pun kemas dia punya tool bag yang kalis air tu. Dia pun naiklah ke atas kapal balik. So as usual, bila dia dah naik atas kapal, macam waktu biasa juga lepas dia lakukan tugasan, dia akan periksa kelengkapan dia punya diving suit, dia akan check, and then dia check akan toolbox dia, takut tertinggal alatan ke apa ke. Tapi dia sangat terkejut masa tu, buka je bag tu penuh dengan seashells tau, cengkerang yang beraneka warna, bentuk, and then dekat atas cengkerang tu ada macam tulisan simbolik yang bukan macam sekarang punya lah, macam penulisan zaman kuno dulu tau. Macam setiap tulisan tu membentuk macam mata wang laut tau. So bila Jack bercerita dengan dia punya senior diver, mereka kata biasanya diorang pun biasa mengalami situasi mendapat cangkerang dalam tool bag dia. So kadang-kadang ada yang bawa balik ke rumah untuk as a souvenir. So pada satu hari tu, company Jack ni telah mendapat tugasan daripada pihak tentera udara. So apa tugasan Jack yang diberikan oleh tentera udara US ni kan? So Jack ni dikendaki untuk menyelam di lautan Atlantik, tempat lokasi kejadian berlaku,
untuk memeriksa bangkai pesawat tu dan update bagaimana keadaan kerosakan apa semua tu, and then mengenal pasti 2 juruterbang yang ada di dalam mayat juruterbang dalam pesawat tu dan update tentang keadaan mayat semua tu. So itulah tugasan-tugasan yang diberikan kepada Jack. So daripada darat ni, Jack dengan seorang lagi rakan dia nak bagi nama dia Bob lah. Okay. So Jack dengan Bob ni ditugaskan daripada, so dia naiklah kapal tentera ni. Dia bawa naik kapal tentera untuk ke tempat lokasi di mana pesawat jet pejuang tentera US ni terhempas tu kan. So diorang pun pergi, Jack dengan Bob ni pun follow. So sampai je di tempat kejadian tu, di lokasi kapal tu di syak kita hempas tu, Jack dengan Bob ni dipakaikan suit besi untuk dive. Bukan suit biasa tu, sebab pada kedalaman 300 meter dan lebih tu tekanan agak tinggi. So pakaian biasa tak bersesuaian lah. So dia dipakaikan pakaian khas yang macam bentuk astronaut punya suit tu, tapi besi. So Jack dengan Bob ni pun diturunkan menggunakan kabel. So masa mereka dah makin turun ke bawah, makin dalam tu, Jack dengan Bob ni pun dia mulalah nampak ada bangkai pesawat tu. Tapi Jack dengan Bob ni rasa pelik lah. Sebab bangkai pesawat tu dia betul-betul dekat atas macam padang pasir. Kat tepi bangkai kapal tu tak ada pun hidupan laut ke serpihan-serpihan ke, dan bangkai kapal tu dalam keadaan yang baik. Dan mereka pun macam pelik, tapi mereka teruskan juga misi diorang ni. Masuk je dalam tu, diorang pun check lah keadaan semua. Memang kapal tak ada bercalar ke. And then dia masuk dan cari mayat 2 juruterbang yang dikatakan tu, tapi tak ada pun mayat 2 juruterbang tu. Yang ada pun gambar family salah seorang juruterbang tu terselit dekat seat juruterbang. Apa yang agak mustahil di situ, bila dia tengok bangkai pesawat tu, sepatutnya bila berlaku bila terhempas dalam kelajuan yang tinggi dan terus masuk ke dasar laut tu, sepatutnya akan berlaku banyak kerosakan pada dinding pesawat semua kan. Tapi bangkai pesawat tu kelihatan elok, tak ada masalah calar ke, tak ada. Since tak ada banyak benda untuk diorang report, so diorang just check keliling pesawat macam biasa, and then diorang pun naik ke kapal balik. Dan diorang pun melaporkanlah pada pihak tentera tentang apa yang diorang nampak kat bawah tu semua. Since then, pihak tentera yang ambil alih misi pencarian tu, sebab memang keadaan tu agak aneh. Dan 2 mayat juruterbang tu tak ditemui. Okay, next story kita ni. Bila kali ni Jack ni ditugaskan untuk mencari sisa-sisa kapal yang mungkin karam di laut dalam. So usually bila ada misi sebegini, task sebegini, biasanya akan ada minimum 2 penyelam yang akan menyelam, dan 2 lagi akan bertugas di atas kapal untuk menjaga peralatan penyelam yang turun ke bawah tu, yang menyelam ke bawah tu. So mereka saling bekerjasama untuk menjaga keselamatan penyelam yang turun. Okay, position para penyelam dekat dalam laut ni biasanya ditentukan oleh buoy-buoy udara yang naik ke permukaan. Ialah setiap kali diorang hembuskan udara melalui peralatan menyelam tu, dan udara tu akan naik ke permukaan, dan diorang yang bertugas di atas ni dapatlah tentukan dekat mana position penyelam-penyelam ni ada waktu tu. So task kali ni, Jack dengan seorang kawan dia bertugas untuk menjaga peralatan dekat atas kapal. So 2 orang kawan dia yang lain yang menyelam tu turunlah. So sebaik lebih 40 minit operasi dijalankan, kawan Jack dekat bawah tu melakukan tugasan dia. Tiba-tiba diorang dekat atas kapal tu dapat tengok, nampak ada satu baris
buih-buih udara yang terbentuk 10 meter di atas permukaan air itu. Sangat mustahil bagi penyelam lain join sebab kapal yang diorang duduk ni agak jauh ke tengah laut dan tiada kapal lain yang berdekatan dengan mereka dan tak ada penyelam lain selain 2 orang kawan dia ni. So, diorang tertanya-tanyalah mana datang buih yang banyak tu. So, pada awalnya Jack pun report lah dekat supervisor dia tentang kehadiran buih ni. Tapi masa tu supervisor ni macam cakap, oh mungkin buih ni dibawa arus ke apa kan. And then suddenly diorang dengar ada satu bunyi haiwan yang sangat nyaring seketika and then silent, macam diam je, senyap sunyi. So, Jack pun memberi isyarat dekat kawan dia yang menyelam dekat bawah tu untuk nak tahulah macam mana keadaan diorang dan diorang pun bagi balik isyarat yang diorang dalam keadaan baik. Je kat bawah tu tak ada apa-apa problem kat bawah tu. Diorang masih meneruskan tugasan mereka. Tapi masa ni lepas dengar bunyi binatang nyaring tu, supervisor dia dah tak sedap hati. So dia arahkan penyelam yang kat bawah tu menghentikan tugasan dia dan segera naik ke kapal. So arahan ni memang sangat tepat lah masa tu. Tiba-tiba je, sebaik je arahan ni dibuat, kelihatan satu kumpulan buih yang sangat banyak bergerak ke lokasi mana kawan Jack ni menyelam. So Jack dengan seorang lagi kawan ni berusaha menarik cepat-cepat 2 orang rakan dia yang turun tu, walaupun sebenarnya perkara tu boleh memberi risiko kepada penyelam sebab yalah dalam keadaan dia orang masih dengan diorang punya suit semua tu, peralatan, tapi ditarik dengan cepat. Tapi demi untuk keselamatan mereka, Jack dengan rakan-rakannya dan supervisor ni terpaksa juga mengambil risiko tersebut untuk menyelamatkan kawannya. So macam kebanyakan syarikat-syarikat korporat lain, company tempat Jack bekerja ni juga terlibat dalam CSR program untuk membantu masyarakat-masyarakat lokal memerlukan khidmat expert seperti mereka, sama ada local people ataupun authorities. So Jack ni pun sendiri pernah berpengalaman membantu pihak berkuasa dalam operasi menyelamatkan bencana alam ke, kemalangan ke yang memerlukan khidmat divers macam Jack ni lah. So satu hari tu ada kejadian jambatan gantung yang runtuh dan menyebabkan kenderaan yang berada dekat atas jambatan gantung tu jatuh ke dalam sungai. So pihak berkuasa masa tu, pihak bomba pun meminta pertolongan syarikat Jack ni, dan Jack sendiri pun terlibat untuk dalam misi ni untuk mengeluarkan mayat-mayat mangsa yang ada dekat dalam kenderaan-kenderaan yang jatuh tersebut. So pada hari pertama misi dijalankan, arus sungai sangat deras dan agak berbahaya dengan kehadiran banyak kereta-kereta yang jatuh dekat dalam sungai tu. So agak berisiko untuk Jack dan penyelam lain untuk terjun ke dalam sungai tu. Air sungai pun agak keruh, jadi nak cari mayat ke apa kenderaan masa tu agak sukar juga kan. So masa Jack ni menyelam ke dalam sungai tu, dia dapat tengok yang kereta-kereta kenderaan tu, bas, lori, minivan, apa semua tu dalam keadaan yang bertimpa-timpa sesama sendiri tau. So masa tu keadaan sangat menyedihkan lah. So Jack dengan kawan-kawan dia bersama dengan pihak bomba ni memang berusaha sudaya upaya mereka untuk mencari dan mengeluarkan mayat-mayat dalam setiap kenderaan. Masa tu juga kebetulan cuti sekolah, so ada beberapa bas sekolah yang membuat lawatan ke pelancongan ke. So ada mereka diberitahu ada kemungkinan banyak mayat kanak-kanak terlibat dalam kemalangan tu. Hari kedua tu rakan Jack tak dapat join misi bersama dengan Jack sebab dia ditugaskan dekat atas untuk tas lain. So Jack sendirian masa tu
Tapi dia tak putus asa. Dia just macam berusaha juga cari untuk mengeluarkan mayat-mayat. Dia pun pergi daripada sebuah kereta, dia pun pergi mendekati bas sekolah tu tau. Tapi dia macam pelik, kenapa bas sekolah tu macam kosong, tak ada jumpa mayat pun. Lepas tu Jack rasa pelik kan. So masa tu dia berfikir, entah ada binatang besar ke, buaya ke, atau ikan-ikan besar ke dah makan mayat dalam bas tersebut. So tapi dia masih cekakkan hati, dia teruskan juga misi dia. So tak jauh daripada bas tu dia nampak ada satu minivan. So dia pun pergi juga dekat minivan. Tapi masa tu dia tengok dalam minivan tu pun sama macam bas tu, tak ada penumpang, tak ada mayat. So masa ni mata Jack dah melilau dekat sekitar kawasan. Kot-kot ada binatang besar tu ke, ikan besar ke, buaya ke. So mata dia melilau. Nanti dia nampak ada seorang penyelam tak jauh daripada tempat dia duduk masa tu, dekat area minivan berkenaan. Masa dia nampak penyelam tu, dia rasa lega lah. Dia kata, rupanya ada penyelam lain yang join dia. So tak adalah dia seorang kan. Dia pun tak ada prasangka buruk tu. Dia pun pergilah dekati penyelam tu. Tapi makin dia dekat, dia makin pelik sebab dia tengok dia punya diving suit perenang, penyelam tu agak lusuh, lepas tu dah berlumut. Dia masih tak puas hati. Dia makin dekat dan dia perhati ada satu perkara aneh lagi, iaitu tak ada buih-buih udara keluar daripada penyelam yang dia dekati tu. Masa ni walaupun dia dah rasa pelik, tapi dia tak ada fikir yang menakutkan ke apa kan. Dia pergi dekat juga dengan penyelam ni dan dia cuit bahu penyelam tu. So masa ni dia terkejut lah bila penyelam tu pusing ke arah dia. Yang dia nampak dekat dalam diving suit tu, dia nampak dalam topi tu hanyalah tulang yang dipenuhi dengan lumut-lumut. Dan juga keadaan mata yang merah bercahaya. Selain tu tangan dia juga memang penuh dengan tulang dan lumut saja. So Jack apa lagi, dah takut dah tu, dia pun berenang cepat-cepat untuk naik ke permukaan. Masa tu penyelam misteri tu dah panggil-panggil dia cakap, kita nak selamatkan orang lain lagi. Tapi masa tu manalah Jack nak lengah dah. Dia dah takut sangat kan. Dia terus naik. Esoknya Jack pun tak sihat, demam, tak dapat join mission dah masa tu. Okay, company Jack ni juga dia banyak berurusan dengan syarikat minyak tau. So pihak company memang bertanggungjawab. Company Jack ni bertanggungjawab untuk memastikan struktur pelantar minyak dalam keadaan baik dan juga menjaga serta mengawasi keadaan di bawah laut, keadaan pelantar di bawah laut. So komunitas mereka adalah menyelam setiap pagi dan petang untuk memeriksa keadaan di bawah pelantar tersebut. Tapi bergantung jugalah dalam keadaan arus dia macam mana, cuaca hari tu macam mana. So diorang kena jaga keselamatan sendiri jugalah di samping tu kan. So mereka biasanya menyelam ke bawah pelantar tu untuk memeriksa struktur pelantar dan memeriksa kalau ada halangan ke atau benda-benda yang boleh merosakkan atau memberi risiko kepada syarikat pelantar minyak tu. So one day ni company Jack ni dapat report daripada salah satu syarikat oil company ni yang mengatakan terdapat gegaran yang sangat kuat di bawah pelantar minyak mereka. Disebabkan gegaran tu berlaku agak kerap, mereka pun menyuarakan kebimbangan mereka kepada syarikat Jack. So masa ni syarikat Jack pun menghantarlah wakil divers untuk pergi ke pelantar minyak berkenaan. So masa ni adalah penyelam daripada rakan seperjuangan Jack juga
ditugaskan untuk memeriksa keadaan tu. Kot-kot ada, in case kalau ada unsur sabotaj ke who knows kan, daripada oil company lain. So kebiasaannya 2 orang penyelam akan ditugaskan untuk menyelam lebih 100 meter ke bawah pelantar minyak tu untuk memeriksa keadaan di bawah tu lah. So pada hari tu, pada hari yang dia ditugaskan tu, hari dah makin senja, tapi nak tak nak macam because of tanggungjawab, so 2 orang penyelam ni pun turun lah. So diorang pun memakai diving suit yang sesuai. Lepas tu diorang pun turun menyelam, menyelusuri besi rig yang besar tu, yang dekat tiang pelantar tu. Diorang lalu ikut tiang tu untuk periksa kalau ada kerosakan dekat besi tersebut lah. So dalam kedalaman 10 ke 40 meter masa tu, diorang tengok keadaan besi tu baik, tak ada masalah, tak ada kerosakan ke apa kan. Dan sehinggalah mereka turun 50 meter bawah pelantar tu, dia mula nampak ada garisan 3 garis dan selari. So mereka dah rasa pelik. Lepas tu dia turun lagi kali ni, makin dalam lagi. So mereka walaupun gelap masa tu kan, mereka cekalkan hati. Mereka tetap turun sehingga ke kedalaman 100 meter. Masa sampai kedalaman 100 meter ni, kesan cakaran tu, kedalaman cakaran tu makin dalam, seolah-olah cakaran tu dilakukan oleh kuku gegasi tau. Tapi mereka tertanya-tanyalah, haiwan apa yang boleh menyebabkan cakaran setebal itu pada besi yang sangat kuat tu tau. So bila dah nampak cakaran yang terakhir yang dekat kedalaman 100 meter tu, mereka dah takut lah kalau nak turun lagi kan, nak turun makin bawah kan. So diorang cepat-cepat naik ke pelantar dan diorang pun buatlah laporan tentang penemuan mereka tentang garisan yang aneh tu lah bagi mereka kan. So supervisor dia pun report lah dekat oil company tu kan. So diorang pun dah tamat kerja, diorang pun balik. So for few weeks after the incident, diorang pun dengar khabar yang oil company tu terus kosongkan kru mereka daripada pelantar minyak tu, dan pelantar minyak tu terbiar begitu saja. Okay guys, this story ends our episode this week. Nak harap korang suka dengan cerita-cerita Nat minggu ni. So until we meet again in another episode, kita belum menang melawan COVID-19. Stay safe, stay happy, stay healthy. Assalamualaikum. Bye. 선명해진다. Let me